Apabila kita melihat kepada diri kita, maka sudah pasti akan terbit dalam hati kita sebuah rasa. Tengok pada diri tuan-tuan, selain daripada kita ni, banyak benda kita tengok. Hari ni dah berapa banyak kita tengok. Tengok langit, tengok bumi, tengok kawan-kawan kita, tengok rakan sekerja, tengok macam-macam kita tengok. Jangan lupa tengok diri kita. Okay. Kadang-kadang orang lain dia nampak segala benda, tapi dia lupa nampak, dia tak nampak diri dia. Betul ya? Tambah-tambah kita orang lelaki ni, orang lelaki jarang tengok cermin dah. Orang perempuan kadang-kadang setengah jam ke tuan-tuan. Orang rumah tuan-tuan berapa lama? Sama lama lah ya. Kita dah siap dah duduk tunggu dia duduk depan cermin. Kita pesan kat dia, selain daripada dia tengok tudung dia tengok make up dia, tengok diri dia keseluruhannya. Sama juga kita tuan-tuan, tengok diri kita keseluruhan. Maka di saat kita melihat kepada diri kita, akan terbit dalam hati kita sebuah rasa bahawa kita tidak akan mungkin terlepas daripada Allah, kerana kita datang daripada Allah. Ya, hidup ni setiap waktu, setiap saat, setiap ketika, setiap keadaan, tak pernah kita terlepas dari Allah. Apa makna terlepas dari Allah? Sebagaimana saya sebut sekejap tadi, paling-paling kurang ada dua benda besar. Pertama, kita tidak pernah terkeluar daripada kekuasaan Allah ke atas diri kita. Yang kedua, kita tidak pernah terkeluar daripada kehendak-kehendak Allah yang menentukan seluruh perjalanan hidup dan mati kita. Tuan-tuan, kalau saya tanya ni, sekadar tanya soalan lah tuan-tuan. Yang tuan-tuan rasa je lah. Ya, masing-masing ada rasa. Masa bila yang tuan-tuan ni rasa tak ada kena-mengena dengan Allah? Masa solat, memang tu langsung kita dengan Allah. Masa baca Quran tu kita dengan Allah. Masa bila rasa-rasa tak ada kena-mengena sikit lah? Boleh ke tanya soalan tu tuan-tuan? Mana ada tak ada kena-mengena? Ataupun rasa tak berkait sikit lah, bebas sikit lah, bebas sikit. Masa bila tuan-tuan? Masa tidur. Ketidur pun Allah yang izinkan kita boleh lelap, boleh tidur. Masa mana? Masa makan. Ke Allah yang bagi rezeki kat kita. Habis masa bila? Inilah kita akan timbul satu perasaan bahawa kita tidak pernah terlepas dari Allah. Di bawah kekuasaannya, di bawah urus takbirnya. Macam sebelum ni yang kita dah baca sebelum ni tuan-tuan, saya ingatkan lagi sekali. Pada zahirnya, saya dengan tuan-tuan mengurus takbir kehidupan kita. Pagi ni kita bangun, kita nak ke mana, nak jumpa siapa, nak buat apa. Nampak zahirnya kita yang menyusun atur. Sebenarnya daripada awal kita lahir dulu, bahkan sebelum kita lahir lagi, duduk kat mana? Duduk alam roh, duduk alam kandungan, barulah kita lahir. Bahkan semenjak kita lahir sampai hari ini, kalau kita renung tuan-tuan sekalian, semuanya Allah yang urus hidup kita, yang susun hidup kita. Saya selalu guna bahasa, hidup setiap orang ni ada cerita masing-masing. Saya dengan tuan-tuan ada jalan cerita kehidupan. Kalau kita tulis balik, tuan-tuan ada rasa tak nak tulis balik cerita hidup tuan-tuan? Ada berapa episod kalau kira-kiranya? Cuba tengok dengan banyak episod ya. Kedua episod aja tuan-tuan, hidup dan mati. Kadang-kadang sebelum hidup ni banyak, hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, hidup bekerja, hidup beribadah. Sampailah hari ni tuan-tuan ada anak, ada isteri, ada kerja. Hari ni tuan-tuan lahir di mana? Kahwin dengan siapa? Sekarang menetap kat mana? Kerja apa? Semua itu episod-episod cerita yang Allah susun dalam perjalanan hidup kita. Kalau harap kat saya dengan tuan-tuan nak susun kehidupan kita sendiri, rasanya dua episod tadi lah. Hidup-hidup mati. Betul? Nak kahwin dengan siapa? Sampai hari ni pun tak tahu nak pilih siapa. Kalau Allah sebab tu jodoh ni kadang-kadang disebut apa? Allah yang tentukan. Minta maaf tuan-tuan kalau saya tanya soalan. Tuan-tuan kalau diberi pilih untuk lahir, tuan-tuan nak lahir kat mana? Kat Malaysia ke kat Mekah? Sajalah soalan ni memang lahir kat Malaysia dah pun. Tapi kalau diberi pilih agak-agak nak lahir kat mana? Kat Mekah lah ustaz. Kalau lahir kat Mekah jadi Abu Jahal macam mana agak-agak? Sudah. Betul ya? Saya lahir. Ni kalau lahir nak jadi anak siapa? Tak ada, soalan ni dah banyak kali saya tanya pun. Kalau lahir agak-agak Allah bagi tuan-tuan pilih, nak jadi anak siapa? Anak raja ke anak nabi-nabi? Payah juga nak pilih tuan-tuan.
Nak pilih anak raja, takut jadi anak Firaun, nayo gitu. Kalau pilih anak Nabi, jadi anak Nabi Nuh, lagi nayo juga kita. Jadi apa sebenarnya Allah dah tentukan, Allah pilih-pilih. Sebenarnya hidup ni tuan-tuan, sebab tu ada orang panggil saya ceramah. Dia bagi tajuk apa? Hidup ni takdir ke pilihan? Hidup kita ni takdir ke ketentuan Allah atau kita pilih sendiri? Sebenarnya kita lahir ni pun kita tak pernah buat pilihan. Allah yang pilih untuk lahirkan kita ke dunia. Kita lahir sebagai seorang lelaki, Allah juga yang tentukan. Tuan-tuan kalau pilih antara lelaki dan perempuan, tuan-tuan nak jadi lelaki ke nak jadi perempuan? Kalau diberi pilih. Sebenarnya ni cakap kosong je lah. Dah yang lelaki dah lelaki lah tuan-tuan. Baik, sekarang tuan-tuan lahir sebagai lelaki, tuan-tuan suka ke tak suka, ke rasa tak puas hati? Saya tak puas hati ustaz lahir lelaki, saya rasa nak jadi perempuan. Akhir sekali jadi apa? Pondan. Itu je lah. Tak lelaki tak juga perempuan. Wallahu alam, tak tahu apa benda. Itu je lah hidup ni. Sebab tu kadang-kadang kalau diberi pilih, tuan-tuan nak sakit ke nak sihat? Semua orang nak sihat, tapi kenapa kadang-kadang sakit? Itulah kehidupan. Maknanya apa? Saya tak pernah terlepas, tuan-tuan tak pernah terlepas pun daripada Allah. Dia yang susun, atur, dia yang tentukan. Sampai waktu kita sakit, sakitlah kita. Bahkan bukan setakat sakit, sampai waktu kita meninggal, akan meninggallah kita. Sampai ajal contoh.